A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Anta waliyuha wa maulaha. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammi bil khair, amma ba'du. InsyaAllah malam ni kita sambung tadabbur surah Ali Imran ayat 45. Dan sebelum tu kita tengok pengajaran ayat yang lepas. Ayat 41 42 dan 43. Ayat 42. 41 dah ada kan? Hmm? 41 dah kan? Ayat 42 dan 43 sekali. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمْ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ يَا مَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ. Pengajaran daripada dua ayat ni dirangkumkan sekali. Pertama, kemuliaan dan kehebatan Maryam alaihi salatu wassalam. Kemuliaan dan kehebatan Maryam alaihi salatu wassalam, sehingga Allah memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar mengingatkan kisah Maryam kepada umatnya. Agar mengingatkan kisah Maryam kepada umatnya. Dan Allah tidak memerintahkan kecuali perkara yang besar dan penting. Yang kedua, kelebihan Maryam juga ialah Malaikat Jibril bercakap dengannya. Yang kebiasaannya Jibril bercakap kepada para nabi dan para rasul. Yang ketiga, sesungguhnya Allah akan memilih daripada kalangan manusia siapa yang Dia kehendaki. berdasarkan kebijaksanaan Allah.
Kadang-kadang Allah memilih dari kalangan lelaki, dan kadang-kadang Allah memilih dari kalangan wanita. Siapa yang berkhidmat untuk agamanya. Yang keempat, bersihnya Maryam daripada segala tuduhan jahat dan fitnah. Khususnya dari orang-orang Yahudi. Yang mendakwa Maryam adalah wanita yang curang, dan anaknya Isa alaihissalam adalah anak zina. Allah membersihkan Maryam sambung. Allah membersihkan Maryam dengan perkataan watahharaki. Yang kelima, Maryam adalah antara 5 wanita terbaik di dunia. Iaitu bersama Asia, isteri Firaun, Khadijah binti Khuwailid, Fatimah Az-Zahra, dan Aisyah radhiyallahu anha. Yang ke-6, setiap kali Allah memberi nikmat kepada seseorang, maka kewajipannya hendaklah menambahkan kesyukuran dan ketaatannya kepada Allah. Kalau kita tengok ayat 41 dan 42 kan. 41 ayat cerita tentang Allah pilih Maryam, Allah sucikannya, dan Allah pilih dia dibanding dengan wanita yang lain. Kan? Itu nikmat. Kemudian ayat 43 apa yang Allah perintah? Taat, rukuk, sujud. Menunjukkan apa tu? Semakin bertambah nikmat yang Allah beri kepada seseorang, semakin kena tambah ibadat dan ketaatan kepada Allah. Okey, yang ketujuh. Kelebihan kunut kepada Allah. Kelebihan kunut kepada Allah iaitu sentiasa mentaati Allah.
iaitu sentiasa mentaati Allah dalam semua keadaan dan tempat. Yang ke-8, kelebihan sujud dan rukuk. Kelebihan sujud dan rukuk di dalam solat. Dan sujud adalah lebih utama daripada rukuk. Kerana ia adalah kedudukan hamba yang paling dekat kepada Allah. Okey, habis pengajar ayat 44. Pengajar ayat 44, kita baca ayat. Zalika min anba'il ghaib nuhihi ilaik wa ma kunta ladaihim iz yulquna aqlamahum ayyuhum yakfulu Maryam wa ma kunta ladaihim iz yakhtasimun. Okey, pengajarannya pertama, para nabi dan rasul tidak mengetahui perkara yang gaib. Melainkan apa yang diberitahu oleh Allah. Yang kedua, sesiapa yang mendakwa dia mengetahui perkara gaib, dia adalah pendusta. Yang ketiga, sebab utama anak-anak menjadi baik dan mulia adalah kerana ibu bapa atau penjaga yang menjaganya adalah orang-orang yang soleh dan bertakwa. Sebagaimana Nabi Zakaria alaihi salam menjaga Maryam. Yang keempat, kadang-kadang Allah mendatangkan manusia yang hebat dari seorang wanita yang biasa. Oleh itu, bagilah didikan Islam yang terbaik, termasuk kepada anak-anak perempuan. Kerana ia bakal menjadi ibu kepada anak-anak yang lain. Okey, habis
Okey. Kita sambung tadabbur surah Ali Imran ayat 45. Ayat 45 ni masih lagi Allah menceritakan tentang kelebihan Maryam. Bagaimana yang disebut semalam, antara surah yang paling panjang menceritakan tentang Maryam dan keluarganya, bapaknya, ibunya, Nabi Zakaria, ialah surah Ali Imran. Dan kerana itulah surah ini dinamakan surah Ali Imran. Okey, ayat seterusnya, auzubillahi minasyaitanir rajim. Is ingatlah, ataupun uzkuru. Allah perintah pada Nabi supaya Nabi ingatkan kisah Maryam kepada umatnya, kerana kisah Maryam ni sangat penting dan banyak pengajarannya. Ingatlah ketika mana qalat, telah berkata malaikah. Okey, yang berkata ni dalam sebagaimana ayat lepaslah, Allah sebut dalam bentuk jamaah malaikah. Kalau seorang, kalau mufrad apa dia? Malak. Jadi bila Allah sebut dalam bentuk jamak ramai, adakah yang berkata ni malaikat yang ramai ataupun hanya seorang sahaja? Dalam tafsir yang ulama mengatakan bahawa yang berkata ni sebenarnya Jibril seorang je. Kalau Jibril seorang, yang berkata kenapa Allah sebut dalam bentuk jamak, dalam bentuk ramai? Sebab apa? Sebab dah disebut semalam. Satu, li ta'zim, untuk membesarkan urusan para malaikat. Malaikat adalah makhluk yang besar, yang tidak pernah derhaka kepada Allah, yang sentiasa beribadat kepada Allah. Jadi nak membesarkan para malaikat, Allah sebut dalam bentuk ramai. Yang kedua, untuk semata-mata nak bagi tahu jins al-malaikah, maka Allah sebut dalam bentuk jamak. Okey, ketika mana telah berkata malaikat, ya Maryam, wahai Maryam. Jadi malaikat ni bercakap secara direct dengan Maryam. Wahai Maryam. Di sini kalau orang tanya, malaikat boleh bercakap tak? Dan bahasa malaikat itu boleh tak difahami oleh manusia? Dan apakah bahasa malaikat? Ada suara tak? Ada huruf tak? Ada. Bahasa apa? Pastilah bahasanya difahami oleh Maryam. Dan Maryam ni bahasa apa? Dia daripada bangsa apa? Bani Israel. Bahasa Bani Israel apa dia? Hebrew. Jadi boleh kita kata malaikat bercakap dengan suara, dengan huruf yang jelas dan boleh difahami. Okey, ya Maryam, innallah, sesungguhnya Allah, yubashiruki, memberi berita gembira kepada engkau. Jadi malaikat tolong sampaikan daripada Allah bahawa Allah memberi berita gembira kepada Maryam. Apa dia berita gembira? Bi kalimatin, dengan kalimah, minhu, darinya. Apa maksud ni kalimah? Kita pernah jumpa semalam ke 2 malam lepas. Iaitu dengan Allah mencipta Nabi Isa AS bukan dengan sebab, ataupun bukan dengan macam kebiasaan. Biasa Allah cipta manusia, biar kebiasaannya ialah ada sebab, daripada perkahwinan, kan.
Tapi dalam ayat ni bikalimah, iaitu dengan hanya berkata kun fayakun. Dengan kalimah minhu daripada Allah. Dan namanya siapa? Ismuhu. Namanya Allah tak kata Isa ni Al-Masih. Al-Masih. Kemudian Isa Ibnu Maryam, anak Maryam. Sekarang ni, masa malaikat bagi tahu berita gembira ni, Nabi Isa dah dilahirkan ataupun belum? Belum. Okey, sebenarnya nama Nabi Isa ni apa dah? Al-Masih ke ataupun Isa? Isa. Tapi Allah kata ismuhu Al-Masih. Gelaran. Ha? Gelaran. Dia dalam masyarakat ni ada 3. Satu, Al-Ismu. Yang kedua, Al-Laqab. Yang ketiga, Al-Kunyah. Biasa nama ni, contohlah Ali, nama dia. Laqab ni gelaran. Apa dia gelaran? Ada macam Umar, apa gelarannya? Al-Faruq. Kalau Abu Bakar, As-Siddiq. Jadi gelaran ni biasa duduk kat mana? Abu Bakar As-Siddiq belakang. Umar Al-Faruq. Kan? Okey, satu lagi kunyah. Ini gelaran, ha? Kunyah ni apa dia? Kunyah ni ada Abu kat depan ataupun Ibnu. Kalau saya, anak saya yang sulung nama dia Muaz. Kunyah saya Abu Muaz. Okey. Macam Usama Abu apa? Abu? Abi? Abu Abdillah. Bukan Jamak Abdillah. Okey. Jadi sama ada guna nama ataupun gelaran ataupun guna ketiga-tiga. Jadi biasa yang mula-mula apa dia? Biasanya nama lah. Yang kunyah ni kadang-kadang bila guna kunyah ni dia tak guna dah nama. Abu Muaz, kan? Abu Hurairah, itu kunyah. Jadi biasa laqab ni belakang sekali. Tapi bila laqab tu terlalu terkenal dan selalu disebut, kadang-kadang disebut di awal. Contoh, Al-Imam Al-Syafi'i. Nama apa Imam Syafi'i? Muhammad bin Idris Al-Syafi'i. Okey, mana nama dia? Muhammad bin Idris. Mana laqab dia? Al-Imam. Dia depan ke belakang? Depan. Kenapa? Sebab Imam Syafi'i ini memang terkenal dengan gelaran imam. Maka bila terkenal, laqab tu yang sepatut di belakang disebut di depan. Boleh? Kunyah tu kadang-kadang dipakai, kadang-kadang tak. Okey, dalam ni yang nama Isa ni, yang Al-Masih tu nama ke gelaran? Gelaran. Tapi dia sebut di awal. Ada sebagai ahli tafsir mengatakan sebab ada ketika Al-Masih tu lebih popular daripada nama Nabi Isa alaihissalam. Okey, apa makna Al-Masih? Jadi dalam konteks ni, nama Nabi Isa ialah Isa. Gelaran dia Al-Masih. Kunyah dia Ibnu Maryam. Ibnu Maryam. Ini kunyah. Jadi sepatut kalau ikut susunan macam ni, Isa Al-Masih Ibnu Maryam, ataupun Isa Ibnu Maryam Al-Masih, last sekali.
Okey, apa makna Al-Masih? Ha? Nyapu apa ni? Melenyapkan apa? Penyakit. Dia kalau melenyap bukan Al-Masih. Masih ni lah ni. Apa yang saya buat ni masaha. Saya sedang amsahu, menyapu. Jadi kenapa Nabi Isa dipanggil Al-Masih itu mana yang menyapu? Apa dia? Ini sebab yang paling masyhur lah dan pendapat paling kuat, iaitu tidak ada satu penyakit yang ada di zaman Nabi Isa. Bila Nabi Isa sapu je, hilang penyakit. Mana penyakit tu hilang dengan sapu. Maka Nabi, dengan izin Allah, maka Nabi Isa digelar Al-Masih. Itu pendapat pertama. Pendapat kedua, Al-Masih ialah orang yang menyapu tanah, iaitu Nabi Isa berjalan ke mana-mana untuk berdakwah. Jadi pendakwah boleh kita panggil Al-Masih. Dajjal pun Al-Masih juga kan. Dua makhluk yang berbeza, satu musuh Allah, satu kekasih Allah, tapi digelarkan dengan satu gelaran yang sama. Jadi kalau gelaran Al-Masih pada Dajjal, apa makna dia? Satu, Al-Masih makna mamsuh, iaitu matanya yang dipadam satu. Dipadam satu. Yang kedua, Dajjal ni dia berjalan, dia ada sapu semua orang-orang beriman. Ramai yang kufur disebabkan Dajjal. Sebab Allah bagi kelebihan dia macam dia boleh tumbuh-tumbuhan, boleh menurunkan hujan. Jadi disebabkan itu ramai yang kufur kepada Allah. Okey. Al-Masih Isa anak Maryam wajihan sebagai apa makna wajih? Terkemuka. Dia daripada perkataan al-wajih za jahin. Jahin ni makna pangkat. Za mempunyai, jahin pangkat, kedudukan. Jadi kalau wajihan makna Allah nak bagi tahu, Allah nak puji ni. Allah nak bagi tahu pada mak Isa. Isa bila lahir, berita gembiranya apa? Kamu akan dapat anak yang namanya Isa, laqabnya Al-Masih, dan wajihan, ada kedudukan di dunia. Kedudukan di sini ialah yang dimuliakan, yang nombor satu ketika itu dari segi akhlaknya, dari segi agamanya, dan juga wajihan di dunia wal akhirah, dan akhirat. Jadi kalau di dunia, kita tahu Nabi Isa adalah seorang Nabi, dimuliakan, diangkat sebagai Nabi, kemudian Allah pula angkat dia ke langit. Itu di dunia. Di akhirat, iaitu Nabi Isa adalah kalangan para Nabi yang tertinggi di syurga. Sebab apa? Sebab masa kat dunia pun, dia termasuk 5 Nabi yang tertinggi. Kan? Bila tertinggi kat dunia, maka di akhirat pun dia akan mendapat kedudukan tertinggi. Apa digelarkan kedudukan Nabi itu? Apa dia? Ulul Azmi, kan? Ulul Azmi ada berapa orang semua? 4 ke 5? 5. Satu? Nabi Nuh, lagi? Ibrahim, Musa, Isa, Nabi Muhammad. 5 kan? Jadi bila di akhirat, wal akhirah, Nabi Isa termasuk dalam kumpulan para Nabi yang tertinggi. Sebab mereka adalah golongan Ulul Azmi. Apa kelebihan Ulul Azmi? Kelebihan paling utama dibanding dengan semua para Nabi dan para Rasul. Ciri-ciri utama.
Menentang? Tak semua para Nabi menentang orang syirik. Tapi keutamaan 5 para Nabi ni sehingga digelarkan ulul azmi. Keutamaan yang paling utama. Sebab kita nak tahu supaya kita pun fokus pada yang tu. Semua para Nabi berdakwah. Buka surah Al-Ahqaf. Ayat 35 ke? Ayat last sekali. Wasbir kama. Ada betul? 35 ke 39? Ayat last sekali. 35. Wasbir kama sabara ulul azmi. Sehingga Allah perintah, utamanya sifat apa ni? Sabar. Ulul azmi, sehingga Allah perintah kita semua sabar. Kita pun tanya, sabar macam mana? Allah jawab, sabar sebagaimana sabarnya ulul azmi. Kan bagaimana Nabi Ibrahim sabar sehingga dia campak dalam api, tinggal isteri, tinggal anak di Mekah. Sebagaimana sabarnya Nabi Musa, sebagaimana sabarnya Nabi Isa, dan sebagaimana sabarnya Nabi Muhammad SAW, dan sebagaimana sabarnya Nabi Nuh. Berapa lama dia berdakwah? Jadi kalau kita nak sabar, panduannya ialah ulul azmi. Dan sebab itulah antara sebab paling utama manusia masuk syurga, salat malam, berdakwah, sabar. Ada dalil? Sabar penyebab utama manusia masuk syurga. Allah tak kata solat, Allah tak kata haji, Allah tak kata puasa. Wa jazahum bima sabaru jannatan wa harira. Surah Al-Insan ayat apa? 12 betul? 12 okey. Cuba terjemah. Wa jazahum, dan Allah balas kepada mereka. Siapa mereka ni? Yang Allah sebut sebelum ni, iaitu Al-Abrar. Apa sifat Al-Abrar? Yufuna bin nazri, menunaikan yang wajib, menunaikan juga yang sunat. Apa lagi? Yut'imuna ta'am, selalu bagi makan kepada ala hubbihi, makanan yang dia suka kepada miskin, orang miskin, dan yatiman, dan asira. Kemudian wa yakhafuna min rabbihim, mereka sentiasa takut pada Tuhan mereka dan hari yang kana syarruhu abusan qamtarira. Mereka sentiasa takut pada hari yang kebanyakan manusia bermasam muka. Last sekali Allah simpul, wa jazahum, dan Allah balas kepada mereka dengan sebab apa? Sabar. Mereka sabar. Allah tak kata sebab mereka bangun malam, sebab mereka bagi makan. Allah balas apa ni? Dengan sebab sabar tu Allah balas syurga dan sutra, pakaian pula daripada sutra. Boleh? Kenapa Allah sebut sabar? Sebelum tu Allah sebut apa? Mereka ni buat yang wajib, buat yang sunat, bagi makan. Nak buat yang wajib perlukan sabar, nak buat yang sunat perlukan, nak bagi makan pada orang miskin perlukan sabar, nak cari anak yatim perlukan sabar. Inilah senjata ulul azmi dan senjata al-abrar. Okey. Wajihan, Allah jadikan Nabi Isa itu sebagai dimuliakan dan mempunyai kedudukan yang tinggi
di dunia dan juga di akhirat. Wa minal muqarrabin, dan dari kalangan muqarrabin apa dia? Mereka yang didekatkan kepada Allah. Didekatkan kepada Allah di mana ni? Di syurga lah yang paling dekat kan. Sekarang kita rasa tak kita ni golongan yang rasa dekat je dengan Allah? Ada rasa tak? Ha? Tak tahu. Kena hilang dari rasa. Kita kalau hilang dari rasa makan kan, rasa bau, terkejut tak? Ha? Terkejut kan? Ini bahaya ni. Patut oksigen pula rendah, lagi pucat. Tapi lama tak kita hilang dari rasa dekat tak jauh dengan Allah? Betul? Kadang-kadang kita baca Quran, hilang dari rasa kemanisan. Yang tu kita tak terkejut. Okey. Kemudian wa yukallimun nas. Apa lagi? Allah beritahu kelebihan Nabi Isa kepada maknya. Wa yukallimun nas, dan dia akan bercakap kepada manusia. Fil mahdi. Mahdi apa dah? Buayan. Biasa tak kita jumpa ataupun kita dengar perkataan Mahdi? Ini bukan Imam Mahdi ni. Biasa tak? Orang Melayu biasa kan, dia kata utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tapi itu bukan hadis kan? Minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu daripada mahdi apa dah? Buayan. Ilal lahdi, sampai dia lahad. Dan kita biasa dengar ayat tak? Alam naj'alil arda mihada. Jadi mihada pun daripada perkataan mahdi. Maksud dia apa ni? Bukankah kami jadikan bumi itu sebagai hamparan yang selesa macam buayan? Kita kalau duduk atas buayan, masa kecil lah, bukan besar, tidur terus ke? Kan? Tidur terus. Berbeza dengan duduk atas lantai kan? Maka begitulah Allah gambarkan bumi ni seolah macam buaya. Selesa je kamu nak tinggal, kamu nak bekerja. Jadi Allah beritahu kepada Maryam, kelebihan anaknya juga ialah dia boleh bercakap dengan orang ramai fil mahdi, ketika dia terjemah apa? Masih kecil lah ataupun bayi. Wa kahlan, dan dia bercakap juga ketika dewasa. Kahlan dalam bahasa Arab ialah baina salasin wa arba'in, di antara umur 30 hingga 40. Kahlan 30 hingga 40. Jadi tua ke dewasa ni? Tua ke muda? Muda. Bukan dewasa. Dewasa start berapa? 41 ke atas. Tak nak mengaku dewasa. Okey. Cuba faham ayat ni. Allah kata apa? Kelebihan Nabi Isa juga ialah dia boleh bercakap dengan orang ramai ketika, kelebihan tak? Boleh bercakap masa kecil. Okey. Yang kedua, boleh bercakap ketika dewasa. Adakah itu kelebihan? Kelebihan sebab dia cakap masa kecil sama dengan dia dewasa. Sebab sebenarnya bukan Allah nak beritahu kelebihan bercakap ketika dewasa, tak. Allah nak beritahu dia bercakap masa kecil sama sebiji ketika dia bercakap masa dewasa. Boleh faham? Ini penting ni. Kalau tak ada yang ni,
Wa yukallimun nasa fil mahdi. Wakahla tak ada. Mungkin orang kata apa? Cakap masa kecil tapi tak jelas, gagap. Cakap juga. Faham tak? Jadi tak kelebihan sangatlah. Tapi bila Allah beritahu cakap masa kecil sama seperti cakap masa dewasa, sebiji. Okey, kita nak tahu apa Nabi Isa cakap masa dia baby tu. Apa dia cakap? Jelas tak perkataan dia? Kita dulu cakap juga masa baby kan? Tapi mak kita tak tahu kita cakap apa. Okey, cuba buka surah Maryam ayat 28. Apa yang Nabi Isa cakap masa baby? 28 lah. Ha? Ya ukhta Harun. Ya ukhta Harun. Apa dia? Makana abuki imra'ah sawin. Wa ma kanat ummuki baghiyan. Apa tu? Fa asyarat ilaihi qalu kaifa nukallimu makana fil man kana fil mahdi sabiya. Lepas tu qala inni Abdullah ata niyal kitab wa ja'alani nabiyan. Lepas tu okey. Bila Maryam mengandung kemudian melahirkan anak, apa cabaran besar yang dihadapi oleh Maryam? Yalah, perempuan tengok-tengok tak kahwin, tengok-tengok mengandung. Apa orang kata tuduh? Pasal tak ujian. Sehingga orang kata apa? Ya ukhta Harun. Ini kaum dia berkata pada Maryam, ukhta Harun. Siapa ukhta Harun? Maryam. Tapi siapa Harun ni? Adakah Nabi Harun? Tak. Habis siapa? Abang dia. Nama Harun. Abang dia nama Harun lah. Jadi adakah Harun ni adik-beradik kepada Nabi Musa AS ataupun Harun yang lain? Mana tahu? Jarak masa antara Nabi Isa dengan Nabi Musa adalah lebih kurang, ada kata 500 tahun. Jadi tak mungkin Harun ni adalah Nabi Harun, adik-beradik pada Musa AS. Jadi siapa ni? Kakak abang kepada Maryam lah. Tapi dinamakan Harun. Sebab dalam tafsir mengatakan mereka ni suka menamakan anak-anak mereka dengan nama para Nabi yang dahulu. Nabi Harun ni dahulu sebelum Nabi Isa kan. Okey. Jadi kaum Maryam berkata apa? Wahai ukhta Harun. Harun ni orang baik, orang yang soleh. Maka na abuki, bapa kamu bukanlah imra'ah sau'in. Bapa kamu bukan orang jahat. Macam mana kamu boleh jadi jahat ni? Berzina. Kamu ikut siapa ni? Biasa anak, kalau anak jahat biasa datang daripada siapa? Bapa kan? Apa hadis tu? Anak borek, bapa rintik. Dia Melayu lah ni. Bapa borek, anak rintik kan? Jadi dia buat tuduh macam ni. Bapa kamu baik, macam mana kamu boleh jadi jahat? Tak patut ni. Kemudian wa ma kanat ummuki baghiyah. Mak kamu pula bukan wanita pelacur. Macam mana kamu boleh berzina ni? Subhanallah. Yang ke atas ni mereka beritahu berita gembira. Gembira tak kena tuduh
wanita pelacur kena tuduh berzina. Adakah itu berita gembira? Tapi Allah kata berita gembira. Macam mana nak kaitkan? Saya beritahu pada Usama, saya nak bagi berita gembira ni. Iaitu saya lantik awak jadi pendakwa. Besok kena maki, kena baling batu. Usama rasa apa? Oh, macam ni berita gembira ya? Macam mana kita nak faham ni? Allah kata berita gembira. Tapi ujian fitnah begitu besar kepada Maryam. Macam mana nak kaitkan? Berita gembira tu daripada Allah kepada Maryam. Dan berita yang tak gembira tu Maryam dengan makhluk. Yalah, tapi berlaku ni dengan izin siapa? Allah juga. Allah nak beritahu kaedah. Tak ada benda yang berita, bila Allah begitu berita gembira, mana benda tu paling baik, paling mulia. Dan tidak ada benda yang terbaik, mesti ada ujian. Tak mungkin kamu dapat benda yang terbaik dengan mudah je. Semua orang puji. Itu bukan benda yang baik. Inilah proses untuk dapat berita gembira. Mana ada nak masuk syurga asyik orang puji je kan? Asyik hidup senang je. Kenapa kamu asyik sihat je? Kenapa asyik senang? Saya memang ahli syurga. Okey, kemudian bila kaum dia tuduh dia berzina, maka dia kata apa? Fa asyarat ilaihi. Maryam tunjuk pada siapa? Nabi Isa. Dia tak bercakap. Kenapa tak bercakap? Kenapa tak cakap? Dia boleh katakan, mana aku tahu. Tapi kenapa dia tunjuk? Yalah, paling-paling kau orang bagi tahu. Tanyalah baby. Dia boleh cakap tak? Tanyalah baby. Tak, dia tak cakap. Allah ada disuruhkan pada dia. Dia ini di sini ada pengajaran yang antara pengajaran besar ialah bila orang dah tuduh kita, dah orang tak percaya, jangan banyak cakap. Diam. Kalau kita cakap, kita jawab apa jadi? Orang melawan dia akan bagi lagi hujah, lagi tu kena bantai. Diam. Okey, ini kaedah dia. Kemudian qalu, bila Maryam tunjuk pada baby, mereka berkata, kaum Maryam berkata, qalu kaifa? Bagaimana nukallimu? Bagaimana kami boleh bercakap dengan budak yang dalam buayan? Tahu pula dia. Sebab dia ni bukan beriman kepada Allah. Kemudian terus Nabi Isa bercakap, inilah yukallimun nas fil mahdi. Apa yang dia cakap ni? Qala inni Abdullah. Dia kata sesungguhnya aku adalah hamba Allah, sebiji. Jelas tak perkataan? Kita masa baby sebut mama pun tak betul kan? Kemudian yang kedua, ataniya al-kitab. Allah bagi pada aku kitab. Yang ketiga, wa ja'alani nabiyan. Saya baca dalam tafsir, kitab Taurat ni, kitab Injil, kitab Nabi Isa, ada empat wasilah. Dan semua tak cerita tentang Nabi Isa bercakap masa kecil. Empat wasi kitab Injil langsung tak sebut pasal Nabi Isa bercakap masa kecil. Faham? Sedangkan ini antara mukjizat ataupun kelebihan yang sangat besar yang Allah bagi kepada Nabi Isa. Tapi dia tak sebut dalam kitabnya. Tahu kenapa? Tahu sebab dia kata dia hamba. Ni. Kalau dia kata Nabi Isa bercakap masa kecil, apa dia orang tanya? Nabi Isa mengaku dia hamba Allah, bukan anak Allah. Jadi macam ayat ni dia padam. Boleh faham? Okey, boleh? Wa minas salihin. Dan dia dari
orang-orang soleh. Siapa ni? Nabi Isa AS. Semua para Nabi ni adalah orang soleh. Tapi di kalangan para soleh yang paling tinggi ialah Nabi. Yang kedua, Siddiqin. Yang ketiga, Syuhada. Solehin yang keempat lah. Okey. Qalat. Kita ada tak bagi salam pada orang yang soleh? Ada tak? Pernah tak? Masa-masa tertentu kita bagi salam pada orang yang soleh. Umumlah. Ada? Bila? Bila tu dalam Assalamu alaina wa ala ibadillahi. Bila kita sebut wa ala ibadillahi salihin, semua orang yang ada ciri-ciri soleh dapat doa salam kita. Dan siapa pula yang bagi salam, kita pun kalau kita orang yang soleh, kita dapat doa tu. Lepas tu ulama kata bila kita baca Assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin, kita kena ada niat, aku bagi salam kepada orang yang ada sifat soleh. Kan? Kalau dia 1 juta orang soleh, 1 juta dapat salam ataupun doa daripada kita. Kan? Okey, qalat, dia berkata, bila malaikat bagi tahu berita gembira bahawa dia akan melahirkan anak yang bernama Nabi Isa, maka Maryam berkata, qalat rabbi, wahai Tuhanku. Anna apa makna? Kaifa, bagaimana? Yakunu li bagaimana boleh jadi li bagiku walad, anak, walam yamsasni, sedangkan tidak. Yamsasni apa makna? Yamsasni asal dia makna dia sentuh, tapi di sini makna dia jima'. Macam mana aku dapat anak sedangkan tidak ada seorang pun yang berjima' dengan aku ataupun bersama aku? Bashar, mana-mana orang. Dia, kenapa Maryam bertanya ni? Adakah dia tak yakin Allah boleh melahirkan anak tanpa suami? Adakah dia tak yakin ataupun dia pertikaikan? Tak. Habis kenapa tanya? Fitrah manusia. Apa dia? Sekarang dia bukan persoalkan, dia tanya bagaimana. Kalau persoalkan, ayat dia lain. Mana boleh? Kan aku tak kahwin. Itu persoalkan. Yang ni dia nak tahu bagaimana. Bagaimana ni? Sebab aku tak kahwin. Lagi pula masa malaikat bagi tahu berita gembira, dia kata apa tu? Malaikat kata apa? Isa ibnu. Makna apa tu? Dia terfikir ni. Ni makna tak ada suami lah. Sebab tu dinisbah kepada Maryam. Boleh faham? Ataupun mungkin dia terfikir dengan kalimah ni. Bila malaikat bagi tahu dia akan lahir dengan kalimah daripada Allah. Makna apa ni? Ini bukan biasa ni. Makna bukan ada suami. Maka sebab tu dia tanya bagaimana ni aku dapat anak. Okey, qala, telah berkata, kazalika, begitulah Allah yakhluqu mencipta ma yasha, apa yang dia kehendaki. Okey, sekarang sebelum dia bercakap dengan Maryam siapa?
Jibril. Tapi sekarang lepas tu qalat, kata Maryam, Rabbi. Sekarang Maryam cakap dengan siapa? Allah. Kenapa dia tak cakap dengan Jibril? Kan Jibril yang begitu berita gembira. Kenapa dia tak kata qalat ya Jibril? Kenapa? Kata-kata Jibril itu kan daripada Allah. Ha? Memutuskan. Jadi dia berbalik pada Allah. Sebab Jibril bagi tahu, Allah bagi tahu berita gembira. Kalau Allah yang bagi tahu, aku nak cakap terus dengan Allah lah. Berita gembira bukan daripada kamu. Ha. Satu lagi, kalau dia cakap dengan Jibril, Jibril boleh bagi jawapan tak? Jadi terus dia direct dengan Allah. Jadi sekarang yang berkata ni siapa ni? Allah. Allah berkata begitulah Allah mencipta apa saja dia nak. Iza qada, apabila dia qada apa dah? Dia menetapkan, memutuskan amran, sesuatu perkara, fa innama, maka sesungguhnya hanyalah yaqul, dia kalau dia nak mencipta apa-apa saja, hanya dia perlu kata, dia berkata lahu, kepadanya, kepada yang dia nak cipta, apa dia? Kun, jadilah, fayakuna, maka jadilah. Fayakunu, dia sebenarnya ada dua bacaan. Kalau baca fayakuna, fa ni dia panggil fa sababiyah. Jadilah, maka sebabnya jadilah. Fayakuna. Tapi kalau baca fayakunu, fa ni dia panggil fa isti'nafiyah. Macam mula ayat baru. Dua-dua bacaan betul. Jadi bukan silap baris. Okey, boleh. Kalau perasan masa Nabi Zakaria, bila dia minta anak kan, dan Allah makabulkan, dia pun tanya juga, bagaimana aku boleh dapat anak sedangkan aku dah tua dan isteri aku? Allah jawab apa? Cuba perasan. Ya fa'al, subhanallah. Cuba baca ayat dia. Kadzalikallahu yaf'alu ma yasha. Tapi dalam kes Maryam, Allah guna perkataan apa beza? Kenapa masa Nabi Zakaria yaf'alu, masa Maryam yakhluqu? Betul. 10 markah. Masa Nabi Zakaria bukan benda yang luar biasa. Sebab biasa anak ni dapat daripada suami isteri, dan memang ada suami isteri, cuma tua aja. Tapi yang ni luar biasa sebab luar daripada kebiasaan, tak ada suami. Maka Allah guna perkataan yakhluqu. Okey. Boleh? Jadi bagi kita orang beriman, bila Allah bagi tahu, sebenarnya Allah bukan nak bagi itu pada Maryam saja. Allah nak bagi itu semua pada hamba-Nya yang beriman. Apa dia? Aku kalau nak buat apa-apa, tak perlu masa, tak perlu berbincang, tak perlu bajet, tak perlu tempat, hanya kun. Kita sebagai orang beriman, bila yakin dengan ayat ni, apa kesannya dalam kehidupan kita? Memang kita cakap serah je, tapi macam tak serah je. Kesan takut nak buat maksiat. Lagi? Takut buat maksiat sebab apa? Takut Allah kata kunu qiradatan khasi'in. Lagi? Dia orang beriman dengan ayat ni kun fayakun.
dia tak akan rasa takut langsung dengan kehidupan akan datang. Kalau dia miskin, dia tak takut. Sebab apa? Allah nak bagi dia kaya, kun fayakun. Kalau dia sakit, dia tak risau pasal sakit. Sebab apa? Allah nak bagi sembuh, kun fayakun. Dia dalam kelemasan kan, dia tak risau. Sebab apa? Kalau Allah nak bagi dia selamat, kun fayakun. Sebab itulah contohlah Nabi Musa AS. Bila terperangkap kan, di belakang tu ratusan ribu tentera Firaun. Depan tu laut. Dan pengikut dia dah mula risau. Dia kata apa? Inna lamudrakun. Dia kata pada Nabi Musa, kita memang habislah. Memang undul je kena bunuh, ke depan je lemas. Memang tak ada peluang dah. Tapi apa kata Nabi Musa AS? Apa dia kata? Jangan hafal kun fayakun je. Ha? Dia kata, kalla. Sekali-kali tidak. Inna ma'i rabbi sayahdini. Apa maksud? Kalla, sekali-kali tidak. Apa makna sekali-kali tidak? Iaitu kata-kata kaum dia. Sekali-kali tidak. Tidak mungkin kita akan ditangkap oleh Firaun. Tak mungkin kita akan dilemas dalam laut. Tak mungkin. Kenapa? Inna ma'i, bersama aku ada Tuhanku yang dia akan tunjuk jalan keluar. Dan dia yakin, walaupun depan tu laut dan belakang tu ratusan tentera Firaun, Allah boleh hapuskan semua hanya dengan kun fayakun. Sebab tu Allah perintah apa? Bila Musa cakap ni, Allah perintah pada Musa apa dia? Pukul laut dengan, kemudian bertukar menjadi kataudil azim, seperti bukit yang besar. Hanya syarikat apa tu yang buat tu? Sarindabi ke? Ha? Nak buat lebuh raya atas laut tu. Syarikat apa? Kontraktor apa? Plus. Tengok, bila yakin kun fayakun, jadi macam Musa, tak takut. Allah selamatkan Nabi Yunus AS. Kan? Logiknya bila masuk dalam perut ikan apa jadi? Tapi Allah perintah pada ikan, jangan makan, jangan patahkan tulang Nabi Yunus, jangan gigit daging dia. Selamat. Bila Nabi Ibrahim dicampak dalam api, Allah kata apa? Ya nar kuni bardan wassalama. Api yang begitu panas, kalau masuk memang terbakar hangus, tiba-tiba jadi sejuk dan selamat. Okey. Ini akidah orang beriman. Kalau kita yakin dengan kun fayakun, hidup kita sentiasa tenang dan tak akan takut. Okey, boleh ke? Jangan takut walaupun duduk seorang dalam rumah. Okey, cukup lah. Kita baca sikit buku 72 doa dan zikir harian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita doa yang keberapa? Ha? Ke surat 47 ha? Ke surat 47. Doa 56. Doa semalam dah apa? Ha? Doa ketika sedih. Dah apa dah? Oh, belum lagi ya.
Okey, doa yang ke-56, bacaan untuk menghalau syaitan dan bisikannya, iaitu membaca surah Al-Baqarah. Ini doa yang paling pendek ni. Kan? Muka surat tu hujung bawah tu je. Mana ada doa kan? Dalilnya sabda Nabi SAW, sesungguhnya syaitan akan lari daripada rumah yang di dalamnya dibaca surah Al-Baqarah. Hadis sahih riwayat Muslim. Rumah yang dibaca surah Al-Baqarah. Tapi kalau baca tanpa faham, syaitan lari ke? Syaitan tak lari. Syaitan tak hirau. Sebab itulah kita biasa dengar kisah Umar Ibn Khattab. Syaitan lari daripada Umar kan? Apa sebab? Sebab dia baca surah Baqarah ke ataupun sebab dia amalkan dengan ajaran Al-Quran? Amalkan. Dan syaitan lari daripada Umar bukan dalam rumah je. Umar keluar je jalan ni, syaitan lari jalan lain. Okey. Jadi nak baca surah Baqarah, baca satu hari habis ataupun pecah-pecah sampai sebulan. Ya sebenarnya kalau kita hafalkan, kita ulang tu dalam, ialah satu hari tu sebenarnya boleh je. Dia berapa juzuk? Dua juzuk, dekat-dekat 2 juzuk setengah lah kan. 2 juzuk setengah, kalau 1 juzuk berapa minit? 1 juzuk setengah jam. Setengah jam, 1 jam, 1 jam setengah lah kan. 1 jam setengah boleh habis je. Kita main game pun kadang-kadang 2 jam setengah, kadang-kadang bersembang sejam. Ataupun kita pecah 2 hari ataupun 3 hari lah. 1 juzuk, lepas tu setengah juzuk. Ini hadis sahih. Yang setengah orang Melayu buat tu, dia bukan baca surah Baqarah. Dia panggil ustaz pula pagar rumah dia. Pagar dah ada 3 lapis. Satu lagi pagar apa dia? Nak pagar daripada jin. Itu bukan, tidak ada hadis. Ada juga orang yang pasang kaset kan? Sama tak? Tak sama. Tak sama. Kadang-kadang orang pasang kaset tu, kadang-kadang dia mempermainkan Al-Quran. Dia pasang, lepas tu dia bersembang. Itu tidak hormat Al-Quran. Dan Allah sebut dalam Quran, Allah kata apa? Wa iza quri'al Quran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibaca Quran, dibaca Quran. Bila kamu pasang kaset ke CD ke, maka Allah perintah apa dah? Fastami'u, dengar, dan wa ansitu, 2. Satu diam, yang kedua dengar. Barulah kamu dapat apa? La'allakum turhamun. Semoga dengan cara itu baru kamu dapat rahmat, iaitu diam, dengar, tadabbur. Okey, 57. Doa yang ke-57. Doa untuk menghalau syaitan dan bisikannya. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Ini sebenarnya daripada ayat Quran, surah Al-Mu'minun ayat 97 hingga 98. Maksud dia, wahai Tuanku, aku berlindung denganmu dari hasutan-hasutan syaitan, dan aku berlindung denganmu, wahai Tuanku, daripada syaitan mendekatiku. Selain baca surah Baqarah, baca juga doa ni. Dan banyak lagi langkah-langkah yang kita boleh ambil untuk mengelakkan daripada syaitan. Contohnya pada yang Nabi kata, bila masuk rumah, baca bismillah dan baca doa, syaitan tak akan masuk. Sebaliknya, kalau kita masuk rumah tak baca bismillah, tak baca zikir, syaitan bukan masuk sekor, tapi dia akan panggil member dia. Satu lagi, bila menguap, tutup mulut. Bila tak tutup, Nabi kata syaitan masuk. Dia tak bagi syaitan masuk rumah, tapi syaitan dah penuh dalam perut dia. Okey, satu lagi hadis 58.
doa melindungi anak-anak daripada gangguan syaitan. U'izuka kalau anak lelaki. Kalau anak perempuan, u'izuki bikalimatillahi, dengan kalimah Allah at-tamah, min kulli syaitanin wa hamatin wa min kulli ainin lamatin. Hadis Sahih wa Bukhari. Maksud dia, aku memohon perlindungan untuk kamu dengan kalimah-kalimah Allah yang sempurna daripada setiap syaitan dan binatang yang berbisa, dan dari pengaruh penyakit ain, pandangan mata yang menimpa penyakit. Jadi 3 benda kita minta berlindung dalam doa ni. 1, daripada syaitan. Yang kedua, binatang yang berbisa. Dan yang ketiga, daripada penyakit ain. Jadi insya-Allah kalau kita ada buku ni, kita boleh mengelakkan daripada syaitan sendiri. Tak payah panggil ustaz, tak payah panggil imam. Dan kita kalau sakit pun kita boleh ruqyah diri kita sendiri. Tak perlu panggil orang ketiga. Okey. Cukup ah? Dan untuk soal jawab, mulai malam ni saya minta pelajar-pelajar PM saya ataupun tanya dalam grup Telegram. Okey. Saya ulang ah. Mulai malam ni soal jawab saya minta pelajar PM saya ataupun tanya soalan dalam grup Telegram. Kita akan jawab insya-Allah berdasarkan masa yang kita ada, insya-Allah. Okey. Jadi insya-Allah kita sambung malam besok dan kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كتاب الله ترق جنانه وتنى العظيم